Selamat sejahtera. 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 Nama saya Tan Yuzul. Saya Anas Wanara. Pong Kaisyah. Chang Yui. Pong Junji. Awali. Derek dari kos A2404. Hari ini grup kami akan membentangkan tentang topik reka bentukan sistem pengesanan kontak rapat pesakit COVID. Untuk lebih memahami tentang topik tersebut, saya akan menyampaikan maklumat-maklumat tentang penyakit COVID-19 dulu sebagai pengenalan. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus, iaitu suatu pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara globalisasi berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan. Virus tersebut kebanyakan menular antara seseorang dengan cara yang serupa, iaitu influenza. Oleh itu, ia juga dianggap sebagai suatu virus yang paling mudah berjangkiti apabila seseorang menerima tanda gejala. Antara simptom gejala virus ini terhadap seseorang ialah radang paru-paru, iaitu sukar bernafas, suhu badan yang tinggi, dan demam. Pada masa kini, masih tiada lagi rawatan atau vaksin yang boleh membendung wabak ini daripada menular. Antara ialah maklumat tentang COVID-19. Seperti yang kita diketahui, COVID-19 merupakan suatu pandemik yang amat bahaya. Oleh itu, sistem pengesanan kontak rapat pesakit COVID juga adalah suatu langkah yang paling penting untuk pihak kerajaan dan rakyat sebagai menahan COVID-19. Seterusnya, grup member saya akan menyampaikan maklumat sistem pengesanan kontak rapat penyakit COVID-19. Terima kasih. Cari rezeki sebentar untuk Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang melanda seluruh dunia berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk. Virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila terdapat para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif berkenaan pada 25 Januari 2020 berikutan wabak COVID-19 di Hubei, China. Tetapi kes pertama yang disahkan positif sebagai warga negara Malaysia adalah pada 4 Februari 2020. Lelaki berusia 41 tahun itu baru pulang dari Singapura ketika dia mula demam dan batuk. Dia dikuarantinkan di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Pada hari yang sama, seorang gadis berbangsa Cina berusia 4 tahun yang telah diasingkan di Hospital Sultanah Mahliha, Langkawi sejak 29 Januari dan telah pulih serta diberhentikan dan dibenarkan pulang ke China. Di Malaysia, ini adalah pesakit pertama yang pulih dari COVID-19 sejak wabak bermula. Seorang wanita Malaysia berusia 40 tahun dilaporkan positif COVID-19 pada 6 Februari 2020. Dia tidak mempunyai sejarah perjalanan ke kawasan yang dijangkiti. Namun, dia adalah adik perempuan lelaki berusia 41 tahun yang disahkan positif dengan virus pada 4 Februari 2020. Dia adalah pesakit COVID-19 pertama di Malaysia yang dijangkiti virus melalui penularan tempatan. Dia mengalami demam dan sakit tekak pada 1 Februari 2020 dan batuk pada hari berikutnya. Dia diasingkan di Hospital Sultanah Bahia, Alostar pada 3 Februari 2020. Pada 12 Mac 2020, Malaysia melaporkan kes sporadic COVID-19 pertamanya di mana orang yang dijangkiti tidak melakukan perjalanan ke kawasan yang terjejas dan tidak juga menghubungi orang yang dijangkiti. Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia PKP 2020 merujuk kepada tindakan pencegahan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap kes pandemik coronavirus
COVID-19 pada 16 Mac 2020. Kawalan gerakan telah dilaksanakan di seluruh negara. PKP telah dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia pada 18 Mac 2020. Seluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di negara Malaysia, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya telah dilarangkan. Selain itu, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi rakyat Malaysia yang baru balik dari luar negara, mereka diwajib untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin selama 14 hari. Semasa PKP bersyarat, hampir semua sektor dan aktiviti dibenarkan beroperasi sambil memperhatikan prosedur operasi standard SOP. Perniagaan yang merangkumi penjarakan sosial dan mencatat nama, nombor telefon pelanggan dan tarikh lawatan mereka. Berdasarkan Newstab, gelombang ketiga kes COVID-19 berlaku pada 20 September hingga hari terkini. Pada 20 September, terdapat 52 kes positif adalah kes import ataupun orang bukan warga negara. Pada hari tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah memaklumkan bahawa terdapat satu kluster baru dari Pulau Pinang. Pada 6 Oktober, KKM memaklumkan bahawa 394 kes telah dikesankan. Kebanyakan kes daripada kluster tembok yang berasal dari penjara di Kedah dan meliputi sebanyak 57%. Pada 17 Oktober, KKM mendapat sebanyak 869 kes baru, di mana kesemuanya adalah kes kejangkitan tempatan di Semenanjung Malaysia. Jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia hingga kini telah menjadi sebanyak 20,000 kes. Hingga kini, jumlah kes COVID-19 yang terbanyak antara semua negeri dalam Malaysia masih ialah Sabah. KKM telah menggesan semua penumpang kapal terbang dari Sabah untuk mengkuarantinkan mereka selama 14 hari walaupun dikesan status negatif COVID-19 pada hari kembali. Reka bentuk tajuk projek kami ialah Gelang Pintar dan aplikasi pengesahan Gelang Pintar. Tujuan utama Gelang Pintar ini adalah untuk mengelakkan pesakit COVID berkontak rapat dengan orang awam. Gelang pintar hanya boleh dipakai untuk pesakit COVID, manakala aplikasi pengesahan gelang pintar adalah untuk dimuat turun oleh orang awam. Apabila pesakit yang memakai GP tersebut menghampiri dengan orang awam, GP akan berdering dengan kuat dan menggetar sebagai amaran melalui aplikasi pengesahan gelang pintar yang telah dimuat turun di telefon pintar. Jarak antara pesakit COVID yang memakai gelang pintar dengan orang awam perlu berada dalam anggaran 1.8 meter untuk mengaktifasikan gelang pintar dan aplikasi pengesahan gelang pintar. Okey, aplikasi pengesahan gelang pintar ini juga mempunyai fungsi untuk mengesan lokasi pesakit COVID yang memakai gelang pintar dengan sistem GPS. Gelang pintar juga merangkumi teknologi Bluetooth yang bertujuan untuk menghantar isyarat ke pengesan gelang pintar. Setiap hospital perlu memasang sistem pengesan gelang pintar di pintu keluar dan pintu masuk untuk mengelakkan pesakit COVID daripada melarikan diri. Jika pesakit COVID berjaya melarikan diri dari hospital, ia akan mencetuskan sistem alarm hospital dan hospital akan mengambil tindakan untuk menangkap pesakit COVID tersebut. Akhir sekali, gelang pintar ini boleh mengesan suhu badan pesakit COVID. Pesakit tidak dapat menanggal gelang pintar dengan sesuka hati kerana ia memiliki kunci elektromagnetik yang hanya boleh dibuka oleh doktor dan pihak yang berkenaan. Gelang pintar dan aplikasi pengesahan gelang pintar yang dikeluarkan ini perlu digunakan bersama supaya masalah penyakit COVID ini dapat diatasi dengan lebih berkesan. Kami yakin bahawa dengan mempunyai rekaan tersebut, penyebaran penyakit COVID ini dapat dikurangkan. Hal ini demikian kerana segala pergerakan pesakit COVID yang memakai gelang pintar ini boleh diawasi dan boleh dikawal oleh pihak berkuasa. Dengan ini, sekiranya terdapat pesakit COVID yang ingin melarikan diri dari hospital, pihak berkuasa yang sedang bertugas pada masa itu akan mengetahui hal ini dengan segera. Seterusnya,
Mereka bolehlah mengambil tindakan untuk membawa pesakit-pesakit tersebut balik ke hospital serta melakukan sanitasi di kawasan yang pesakit tersebut pernah pergi. Pihak berkuasa boleh mengetahui lokasi-lokasi tersebut kerana terdapat sistem GPS dalam gelang pintar yang dipakai oleh pesakit COVID. Dengan mempunyai gelang pintar dan sistem GPS ini, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan yang sepatutnya dengan lebih cepat dan tepat sebelum virus COVID ini merebak dan menjangkiti orang ramai. Dengan melihat draft kes jangkitan COVID ini, kita boleh mengetahui bahawa penyakit COVID ini boleh dikurangkan dengan berkesan dengan menjarakkan diri daripada satu sama lain. Contohnya dalam tempoh MCO dan PKPD, rakyat telah diwajibkan untuk menjauhkan jarak antara satu sama lain dan dilarang untuk keluar dari rumah sesuka hati. Kes jangkitan penyakit COVID telah menjadi kurang dengan menggunakan aplikasi pengesan gelang pintar yang telah dimuat turun dalam telefon masing-masing. Rakyat boleh mengetahui sekiranya terdapat pesakit COVID yang berada dekat dengan mereka kerana gelang pintar pesakit tersebut akan mendering dengan kuat. Rakyat boleh menghubungi pihak berkuasa jika mereka berjaya mengesan pesakit COVID yang telah melarikan diri dari hospital. Dengan ini, penyakit COVID boleh dikawal dengan baik melalui gelang pintar dan aplikasi pengesan gelang pintar. Akhir sekali, keputusan daripada rekaan tersebut adalah kes-kes penyakit COVID dalam negara Malaysia boleh dikurangkan dan dikawal dengan sangat berkesan. Kami yakin dalam jangka masa yang singkat di masa hadapan, tiada lagi kes jangkitan COVID baharu dan negara kita bebas daripada penyakit COVID ini. Secara analoginya, virus COVID-19 ini kebanyakan menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Oleh itu, ia juga dianggap virus yang paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala. Walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul, oleh sebab itu, untuk membezakan antara pesakit COVID-19 dan individu yang tiada pesakit tersebut, bayan kias jelas bahawa sistem penyesalan kontak rapat pesakit COVID-19 dapat membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 dan mengelakkan COVID-19 merebak. Proses penyesalan kontak rapat pesakit COVID-19 merupakan proses yang amat penting bagi mengelakkan kenalan virus tersebut kenalan dengan orang lain dan mengurangkan kluster-kluster yang baru membentukkan. Kepentingan sistem penyesalan haruslah diwakilkan di dalam kalangan masyarakat kerana proses tersebut merupakan salah satu langkah bagi membentuk COVID-19 ini. Dengan menggunakan gelang pintar dan aplikasi penyesalan gelang pintar yang direka, jelas bahawa ia merupakan satu sistem penyesalan kontak rapat pesakit COVID-19 yang amat berkesan, seperti kata falsafah Confucius. Apakah gunanya sekiranya kita tidur sebatah tetapi mimpi kita lain-lain? Lebih baik kita tidur bantal yang berlainan tapi mimpi kita tetap sama. Oleh itu, semua pihak tanpa mengenal batasan, usia atau warna kulit perlulah bersinergi ibarat bukit sama didaki, kelula sama dituruni untuk menangani masalah ini hingga akar ubi. Kita haruslah berganting bau membentuk pandemik COVID-19 yang merebak di seluruh dunia ini. Terima kasih. I take 1, 3, 2, 1, start. Aplikasi gelang pintar. Aplikasi Perempuan lelaki berusia Di masa tahap, aplikasi pengesan gelang pintar dengan pelanggan dan tarikh lawatan mereka.